Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatallahi wabarakatuh. Nama saya Nur Aina Afika binti Khalid, PIB 18077. Okey, hari ini saya nak kongsi mengenai tajuk pembahagian harta pusaka dalam Islam atau lebih dikenali dengan ilmu faraid. Okey, definisi harta pusaka ialah segala apa-apa yang menjadi kepunyaan si mati di masa hidupnya, kemudian ditinggalkan untuk waris-warisnya sama ada harta benda, hak-hak dan apa yang termasuk dalam miliknya setelah ia meninggal dunia. Okey, pembahagian harta pusaka ini, istilah itu sendiri telah menetapkan kaedah-kaedah pembahagian harta pusaka yang dinamakan sebagai faraid, yang mana telah menggabungkan kaedah fiqh dan kaedah matematik yang membolehkan hak setiap waris diketahui daripada pengiraan yang telah dilakukan. Manakala pewarisan harta pusaka dapat diperoleh daripada seseorang yang telah meninggal dunia, yang mana telah meninggalkan waris-waris yang layak untuk menerima harta pusaka tersebut mengikut hukum syarak setelah mereka menguruskan jenazah si mati dan melunaskan segala hutang si mati, iaitu hutang dengan Allah dan hutang dengan sesama manusia. Hutang dengan Allah seperti zakat, haji, fidyah dan kafarah. Manakala hutang dengan sesama manusia seperti adanya wasiat, maka waris haruslah melunaskan wasiat tersebut. Walau bagaimanapun, terdapat dalil Al-Quran yang telah menjelaskan mengenai pembahagian harta pusaka seperti yang telah dirakamkan dalam surah An-Nisa ayat 11. Seterusnya, terdapat 3 rukun yang menjadi perkara asas dalam pembahagian harta pusaka dalam Islam. Yang pertama si mati, yang kedua waris, yang ketiga harta. Okey, yang pertama iaitu si mati, iaitu orang yang telah meninggal dunia dan diwarisi hartanya. Manakala mati pula dibahagi kepada dua, iaitu mati hukmi dan mati hakiki. Mati hakiki ialah kematian yang nyata dan tidak dipertikaikan mengenai kebenaran kematiannya. Sementara itu, mati hukmi ialah kematian yang tidak dapat dibuktikan dengan nyata tetapi telah dihukumkan mati oleh hakim melalui anggapan kematian. Seperti contoh, mati disebabkan hilang dan tidak menyubai mayat si mati. Rukun yang kedua iaitu waris, iaitu orang yang berhak menerima pusaka sama ada dengan asbab ikatan perkahwinan yang sah ataupun keturunan ataupun pembebasan hamba yang telah dilakukan oleh tuannya. Maka tuannya yang membebaskan hamba berhak untuk mendapatkan harta bekas hambanya sekiranya bekas hambanya tidak mempunyai waris yang berhak untuk mewarisi hartanya. Okey, rukun yang ketiga iaitu harta, iaitu segala apa-apa yang menjadi kepunyaan si mati di masa hidupnya, kemudian ditinggalkan untuk waris-warisnya sama ada harta benda, hak-hak dan apa yang termasuk dalam miliknya setelah dia meninggal dunia. Seterusnya, marilah kita mengenal pasti apakah yang dimasukkan dengan jenis-jenis harta yang boleh dipusaka dan harta-harta yang tidak boleh dipusaka. Okey, di antara harta yang boleh dipusaka ialah semua harta si mati yang didapati secara halal seperti tanah, bangunan, rumah, barang kemas, insurans dan wang ringgit, dan binatang ternakan seperti kambing, lembu, kerbau dan sebagainya. Okey, seterusnya harta-harta yang tidak boleh dipusaka seperti harta-harta yang telah dijual ataupun diwakaf ataupun dihibah ataupun dipegang amanah. Seterusnya hairat kematian dan pemberian oleh orang-orang yang menzarihi kematian si mati. Okey, seterusnya terdapat 2 syarat dalam mempusakai harta. Yang pertama iaitu pemilik harta mestilah telah meninggal dunia, dan yang kedua, waris mestilah hidup ketika pemilikan harta si mati. Selain itu, terdapat 3 sebab yang menghalang seseorang daripada mewarisi harta pusaka. Yang pertama iaitu membunuh. Okey, ulama telah bersepakat bahawa membunuh adalah antara perkara-perkara yang boleh menghalang seseorang itu daripada mewarisi harta pusaka orang yang dibunuhnya. Okey, hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud pembunuh tidak layak menerima apa-apa, iaitu mewarisi harta pusaka. Riwayat Abu Daud. Okey, sebab yang kedua iaitu murtad. Seseorang yang murtad atau keluar daripada Islam tidak layak dan tidak berhak mewarisi pusaka si mati yang beragama Islam. Okey, sebab yang ketiga iaitu berlainan agama.
Seterusnya, ini adalah senarai-senarai waris yang berhak mendapatkan harta pusaka daripada si mati. Akhir sekali dapat saya simpulkan di sini ialah bahawa persyaratan yang telah mewajibkan pembahagian harta pusaka telah memberikan impak yang baik kepada umat Islam yang mana dapat menghindarkan salah faham dan mengelakkan terputusnya hubungan silaturahim sesama ahli waris, dan dapat mendidik ahli waris supaya tidak bersikap tamak haloba dan tidak bersikap merampas hak orang lain. Seterusnya, pembahagian harta pusaka ini juga dapat mengelak waris atau sesiapa sahaja daripada memakan harta secara haram. Sekian daripada saya, terima kasih.